Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa khabar semua? Saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Bakri bin Jali daripada Sirim STS, satu subsidiary of Sirim Berhad yang terlibat dalam mengendalikan pelbagai latihan untuk peningkatan kompetensi kaki tangan di industri ataupun agensi-agensi kerajaan, ya. Baik, untuk sesi ini kita akan membincangkan satu topik yang agak baik, iaitu a simple guideline for determining audit finding, iaitu kita akan bagi satu garis panduan bagaimana untuk memudahkan auditor dalam menentukan status pengurusan audit mereka, terutamanya kepada auditor dalam mana, ya. So this garis panduan ini juga boleh kita gunakan untuk first party audit, second party audit, even though untuk third party audit lah. Tapi just guideline, ya, satu panduan saja, ya. Baik, untuk itu tuan-tuan saya tunjukkan, kita sharekan slide saya di sini bersama dengan tuan-tuan untuk tuan-tuan lihat, ya, bagaimana caranya kita menggunakan pakai garis panduan ini. Dalam kita menentukan status pengurusan audit, tuan-tuan, so kita akan tengok sini setelah kita status pengurusan audit, so kita akan ada status pengurusan audit, ya. Kita akan ada status pengurusan audit, so kita akan ada status pengurusan audit kita, ya. Ataupun audit finding lah, ya, status pengurusan audit kita. Baik, dalam menentukan status pengurusan audit ini kebanyakan berlaku kekeliruan lah, ya. Inilah kenapa reasonnya untuk kita menentukan ataupun memberikan satu garis panduan bagaimana caranya untuk pasukan audit ataupun auditor itu sendiri dalam menentukan status pengurusan audit ini, ya. Terutamanya auditor dalaman, ya. Baik, sebab auditor second party, auditor third party, most likely adalah auditor yang terlatih. Ada sedikit saja masalah berkaitan dalam menentukan status pengurusan audit ini, ya. Untuk status pengurusan audit ni, ya, kita tengok dekat sini kita akan ada apakah faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan, ya, apakah faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam kita menentukan status pengurusan audit kita, ya. Baik, di sini saya terangkan kena dua faktor yang saya terangkan di sini. Yang pertamanya kita katakan sebagai nombor satu, dikatakan sebagai bilangan bukti audit. So kita akan ada bilangan bukti audit lah, ataupun number of audit evidence lah, ya. Bilangan bukti audit. So kita akan ada bilangan bukti audit, ya. Bukti audit kita dekat sini, ya. Bilangan bukti audit ini kita katakan sebagai pemboleh ubah X lah. Pemboleh ubah X maksudnya dia adalah parameter yang boleh berubah-ubah, ya. Sebab bilangan boleh 1, 2, 3 dan sebagainya lah, up to infinity number, ya. So ini adalah faktor yang pertama. Bila kita ada faktor yang pertama ni, maka kita akan buatkan satu persamaan ataupun satu kita katakan sebagai ketaksamaan ke persamaan, ya. Tengok sini. Jadi kita akan ada satu garis panjang, kita katakan persamaan kita. So kita akan ada kosong, kita akan ada 1, kita akan ada 2, kita akan ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah, up to infinity numbers lah, ya. So ini seterusnya adalah infinity number lah. Baik, cuba kita unjurkan. Bila ada satu garis persamaan macam ni, maka kita akan unjurkan. So kita akan ada satu garisan melintasi 3 dan satu lagi adalah melintasi 5 lah. Maka kita akan dapat tiga perbezaan, ada 3 kawasan, ataupun 3 area yang berbeza, ya. So kita katakan, kita ambil boleh ubah kita X, kita katakan X, ya, lebih kecil daripada 3, ataupun kita katakan X lebih besar atau sama dengan 3, ataupun X lebih kecil daripada 5, dan kita katakan juga X lebih besar atau sama dengan 5. So ini adalah kita punya persamaan kita. Maka kita tengok berapa bilangan sekarang. Tengok, okey, sini kita kata kosong. Mungkin kosong itu maksudnya tidak ada bukti lah, ya, tidak ada bukti. Kita ada bukti 1 ataupun 2 bukti. Nah, kita akan ada bukti, kita akan ada 3 bukti dan 4 bukti. Di sini kita akan ada 5, 6, 7 hingga ke infinity lah, ya. Nombor dia banyak, dengan bukti dia. Baik, sekarang ni kita akan tengok baik, dalam menentukan status audit ni biasanya berdasarkan pada apa yang dipraktiskan oleh Badan Persijalan, ya. Dalam kes ini saya merujuk apa yang dipraktiskan oleh CB lah, iaitu Sirim QS International yang Berhad. Maka dia menggunakan kita akan menggunakan ada tiga status, ya. OFI ataupun Opportunity for Improvement. Kita ada minor NCR dan kita akan ada major NCR. So, kalau bukti kita less than 3, bisa kosong ataupun tidak ada bukti satu ataupun 2, maka kita katakan penemuan audit itu kita kelaskan sebagai OFI, ya. OFI ataupun kita katakan sebagai opportunity for improvement lah, ya. Opportunity for improvement, ya, for improvement ini, ya. Improvement. Dan kita akan ada, okey, katalah let's say kita punya bilangan bukti audit kita 3 ataupun 4, maka kita kelaskan dia sebagai ini 3, ya. 3, kita kelaskan dia sebagai minor NCR, ya, minor NCR. Dan seterusnya kita akan ada bukti kita, iaitu kita kata bukti kita could be 5, 6, 7 up to infinity number. Maka this finally class can be classed into
major NCR. So kita akan ada sebagai major NCR kita kat situ. Okey ya. Ini adalah parameter yang pertama ataupun faktor yang pertama kita mempertimbangkan dalam kita menentukan status penaudit kita ya. Baik, now kita tengok seterusnya kita akan ada faktor yang kedua. So this is second factor. So this is second factor ya. Apa faktor yang kedua ni tuan-tuan puan? Dan second factor ni kita mempertimbangkan iaitu katakan sebagai impact ya. Kita akan ada impact ya ataupun efek ya ataupun kesan impact ya ataupun kesannya ataupun kesan impact ataupun kesan ya. Kesan tu what? Oh, kesan tu produk, mungkin kesan kepada produk. Ketakuran memberi kesan kepada produk. So kita kata ketakuran memberi kesan kepada produk ataupun mungkin kepada perkhidmatan kita ataupun pada perkhidmatan kita ataupun mungkin kepada pelanggan kita, mungkin pada pelanggan kita, mungkin juga pada perkhidmatan kita, mungkin juga pada pelanggan kita, pelanggan tersebut, apalagi produk, perkhidmatan, pelanggan dan juga pada kita punya sistem pengurusan kualiti kita. So dalam kes ini kita gunakan sistem pengurusan kualiti ataupun SPK lah, or some people call it quality management system lah, QMS mereka ya. Ini dia ya. Ini adalah kesan yang baik. Dalam kesan kita akan tengok sini ya. Bila kita ada kesan, kita akan kesan kepada produk, kesan kepada perkhidmatan, kesan ketakuran, maksudnya kesan ketakuran. Kesan ketakuran kepada pelanggan dan kesan ketakuran kepada sistem pengurusan kualiti. Maka kita kelaskan dia, mengikut sini kita akan juga ada 3 kelas. Kelas yang pertama, kita katakan sebagai serious impact ataupun kesan ketakuran yang mendatangkan impact yang sangat kritikal ataupun yang sangat serius kepada produk, perkhidmatan, pelanggan ataupun sistem pengurusan kualiti kita. Maka kita katakan sebagai, so dikatakan sebagai serious impact lah tadi. Serious impact, maka kita katakan sebagai major NCR lah. So this is major NCR ya. Okey ya. Dan seterusnya kita akan ada iaitu serious, kita akan ada significant impact lah. Significant maksudnya dia ada kepentingan, significant impact ya, maksudnya ada kepentingan kesan itu kepada kita ya dalam kita menguruskan produk kita, perkhidmatan kita, pelanggan kita juga ataupun pada quality management system kita. Maka ini kita kelaskan sebagai, so we would class this finding into major NCR ya ataupun minor NCR ya, minor NCR. Baik, dan terakhir kita akan ada, maksudnya impactnya adalah less impact ataupun no impact at all. Maka kita katakan less tiada ataupun tiada impact, tiada impactnya ataupun sangat sedikit saja impactnya ya, sangat sedikit impactnya, maka kita katakan sebagai OFI kat sini. Okey sini ya. Okey tuan-tuan. So berpandukan kepada dua faktor tadi, maka kita memberi satu panduan kepada auditor ya, sama ada auditor dalaman ke, auditor pihak kedua ke, auditor pihak ketiga ke, untuk mereka menentukan status audit funding mereka ya. Then the status can be classify ataupun categorized into major, minor ataupun OFI kita ya. So faktor ini perlu dipertimbangkan. So apa yang perlu kita pertimbangkan? Baik, dengan dua faktor ini biasanya kita akan tanya mana yang lebih penting ni, sama ada dia bilangan kekerapan terjadinya satu-satu ketakuran ataupun bilangan bukti audit itu sendiri ataupun kesan kejadian ketakuran itu tadi. Kebanyakan auditor akan berpendapat lah ya. Maksudnya kita perlu mempertimbangkan impact ataupun kesan ya ketakuran yang berlaku itu tadi yang adalah sebagai priority factor yang perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu berbanding dengan bilangan bukti audit itu tadi ya. Maksudnya walaupun dia adalah satu kejadian saja, satu je bilangnya, tapi impaknya adalah sangat besar kepada produk kita ke, kepada pelanggan kita ke, atau kepada perkhidmatan kita, maka kita katakan sebagai serious impact, dan that event ataupun that ketakuran boleh menjadi major NCR. Ini kita kena pertimbangkan ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apabila kita ada dua dimensi seperti ini, faktor keutamaannya adalah kita berikan kepada impact itu terlebih dahulu, dan barulah kita boleh inlinekan dengan bilangan bukti audit. Kadang-kadang bilangannya banyak, mungkin ada 3, mungkin ada 4, tetapi impaknya tidak ada impact. Maknanya operation kita boleh berjalan macam biasa, penghasilan produk kita boleh berjalan mesti baik, dan pelanggan pun tidak ada masalah dengan produk dan perkhidmatan kita, maka dia kita boleh katakan sebagai OFI. Ini jadi faktor tuan-tuan puan. Dalam kes ini kita tidak boleh bagi keputusan lah. Cuma auditor sebagai auditor yang baik, auditor yang boleh buat keputusan. Dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, dia menentukan status penaudit mereka. Itulah caranya ya. Jadi kita tak boleh bagi satu kata putus. Kalau macam ni, inilah resultnya. Kalau kata macam ni, inilah faktornya. Tak boleh ya. Jadi kita hanya bagi satu faktor. Kita bagi berbagai faktor ataupun 2 faktor kat sini untuk digunakan pakai oleh auditor dalam mempertimbangkan status penaudit mereka. Ini penting ya. Baik, sebab itu tuan-tuan puan, apabila kita menentukan status penaudit kita, maka kita kena pastikan kita mestilah mempertimbangkan kedua-dua faktor tadi. Jadi, kita letakkan nota dekat sini, notanya adalah
So mempertimbangkan. Jadi penentuan status audit. So kita kata penentuan, so kita kata penentuan ya, penentuan status status penemuan audit ya. Penemuan audit ya, penemuan audit hendaklah mempertimbangkanlah ya, shall consider atau mempertimbangkan apa dia? Mempertimbangkan kedua-dua faktor. Hendaklah mempertimbangkan kedua-dua faktor lah, dua faktor ya. Jangan ambil salah satu faktor saja ya. Sebab itulah kita katakan saya letakkan nota dekat sini sebagai satu peringatan kepada auditor apabila mereka melaksanakan audit nanti, sama ada mereka melaksanakan audit dalaman mereka ke, yes, untuk audit pihak kedua second party audit ke, ataupun untuk certification audit sekalipun ya, maka hendaklah kita sentiasa mempertimbangkan kedua-dua faktor ini ya. Jangan hanya memilih satu faktor saja ya, sebab mungkin akan adanya yang perbezaan impaknya ya, ataupun mungkin bilangannya. Jadi auditor dinasihatkan untuk menggunakan kedua-dua faktor ini ya. Ya, okey. Saya kecilkan sikit supaya dapat gambaran menyeluruh apa yang saya cuba sampaikan kat sinilah. Okey, ini tuan-tuan nampak ya. Baik, ini adalah sedikit garis panduan yang saya berikan sebagai panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam menentukan status penemuan audit ya. Dalam kita melaksanakan audit bagi sistem pengurusan kualiti ataupun any related management system lah ya, ataupun standard based management system ya. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan audit ni, sama ada audit dalaman ke, audit on quality ke, audit untuk anti-bribery ke, ataupun any kind of management system, please come back to STS lah, sebab STS menawarkan ya sebuah badan penyedia perkhidmatan ataupun training provider yang menawarkan pelbagai perkhidmatan yang berkaitan dengan standard based management system ataupun quality tools lah ya. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk itu saya selaku pihak lah yang terlibat dalam sesi ini ataupun dalam knowledge sharing ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Okey. So untuk itu insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa yang berkaitan dengan topik-topik yang lebih agak menariklah untuk kita bincangkan di masa akan datang. So untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan insya-Allah jumpa lagi. Thank you.